Ini bab apa yang diucapkan oleh seseorang apabila dia memberi salam. Setelah dia memberi salam, Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Warrad, hamba bebasan Mughirah bin Syu'bah, daripada Mughirah bin Syu'bah, Muawiyah telah menulis surat kepada Mughirah bin Syu'bah. Dia bertanya di dalam suratnya itu begini: apakah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu ucapkan apabila beliau ataupun setelah beliau memberi salam daripada sembahyangnya? Mughirah pun mengimlakkan kepada Warrad, mengimlakkan, yakni dia baca dan hamba bebasan dia tu Warrad itu tulis. Dia menulis surat itu dan dihantarnya kepada Muawiyah. Di dalamnya disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengucapkan begini: la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tiada Tuhan melainkan Allah sahaja, tiada sekutu baginya. Baginya segala kerajaan dan baginya segala pujian. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tiada yang dapat menegah apa yang mahu Engkau berikan, dan tiada yang dapat memberi apa yang Engkau tidak mahu, tidak hendak berikan, ataupun apa yang Engkau halang. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tidak berguna kekayaan orang yang kaya itu untuk melepaskan daripada azabmu kekayaannya. Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Zubair, katanya, saya pernah mendengar Abdullah bin Az-Zubair ketika di atas mimbar beliau berkata, Nabi SAW apabila selesai bersembahyang, beliau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Supaya tadi juga, cuma di sini ada beza. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin, tiada Tuhan melainkan Allah, kita mengikhlaskan ketaatan kepadanya, walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Ahlun ni'mah wal fadli wath thana'il hasan, Engkau Tuhan ampunya nikmat dan kurniaan, Tuhan yang memberi pujian yang baik ataupun yang layak menerima pujian. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Seperti tadi juga riwayat daripada Abi Zubair, katanya Abdullah bin Az-Zubair yuhallilu, bertahlil, fi duburi kulli salatin, di belakang ataupun selepas setiap sembahyang. Lalu beliau menyebutkan sama seperti doa tadi, yang tadilah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Cuma di dalam riwayat ini perawinya ada menambahkan wala haula wala quwwata illa billah, la na'budu illa iyyah, la ilaha illallah la na'budu illa iyyah, lahun ni'mah. Itu ada tambahan macam tu. Wasaqa baqiyatul hadis, dan perawi mengemukakan baki hadis ataupun hadis yang tertinggal lagi selepas itu, seperti tadi jugalah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Zaid bin Arqam, katanya, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda. Sulaiman pula, seorang lagi perawi, tok guru Imam Abu Dawud, kata Rasulullah SAW selalu selepas sembahyangnya mengucapkan Allahumma Rabbana wa Rabb kulli syai', ya Allah, ya Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu.
Ana syahidun annaka antar Rabb. Aku menyaksikan sesungguhnya engkau adalah Tuhan sebenar. Engkau sahaja, tiada sekutu bagimu. Ya Allah, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu. Aku bersaksi bahawa sesungguhnya Muhammad adalah hamba-Mu dan Rasul-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu. Aku bersaksi bahawa hamba-hamba Allah ini semuanya adalah saudara. Ya Allah, ya Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, jadikanlah aku ikhlas kepadamu, begitu juga ahli keluargaku, fi kulli sa'ah, pada setiap saat, di dunia dan di akhirat. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Isma' wastajib, dengarlah doaku ini. Wastajib, dan terimalah doaku ini. Allahu Akbar, Al-Akbar. Allah Maha Besar, yang Maha Besar, yang sebenar-benarnya besar. Allah nurus samawati wal ard. Allah yang menyinari langit-langit dan bumi. Qala Sulaiman bin Dawud, Rabbus samawati wal ard. Bukan nurus samawati wal ard, tapi Rabbus samawati wal ard, Tuhan langit-langit dan bumi. Allahu Akbar, Al-Akbar. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah kepadaku Allah, dan dialah sebaik-baik pelindung, pembela. Allahu Akbar, Al-Akbar. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib, katanya Nabi SAW apabila selesai bersembahyang, baginda akan mengucapkan, Allahumma ghafirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddimu wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Ya Allah, ampunilah daku dosaku yang dahulu dan dosaku yang kemudian, dosa yang aku sembunyikan dan aku nyatakan, dan ketelanjuranku, dan apa-apa kesilapan, kesalahanku yang engkau lebih tahu dariku. Engkaulah Tuhan Al-Muqaddim, yang melebihkan orang-orang tertentu, wal muakhir, dan meninggalkan di belakang orang-orang tertentu. Engkaulah yang memajukan orang-orang tertentu atau bangsa-bangsa tertentu, golongan-golongan tertentu, wal muakhir, dan yang memundurkan orang tertentu, golongan tertentu, bangsa tertentu. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Nabi SAW selalu berdoa begini, Rabbi a'inni, Tuhanku tolonglah daku, wala tu'in alayya, jangan engkau tolong musuhku dalam menghadapiku. Wansurni, bantulah aku, janganlah engkau bantu musuh menghadapi aku. Wamkurli, berilah, wamkurli, tolonglah aku. Wamkurli, apa makna wamkurli? Tolonglah aku dalam menghadapi musuhku, ataupun perkenakanlah musuhku, jangan engkau perkenakan daku. Ataupun tolonglah aku, jangan engkau tolong musuhku. Engkau berilah daya, ikhtiar kepadaku untuk menghadapi musuh, jangan engkau beri daya ikhtiar kepada musuh menghadapiku. Wahdini, berilah petunjuk kepadaku, dan permudahkanlah petunjuk aku itu kepadaku. Wansurni ala man bagha alayya, tolonglah aku menghadapi orang yang bertindak zalim terhadapku. Ya Allah, jadikanlah aku seorang yang bersyukur kepadamu, seorang yang berzikir, seorang yang takut kepadamu, seorang yang taat kepadamu, mukhbitan, seorang yang tenang kepadamu, awwaban,
awaban ataupun awahan. Seorang yang mengeluh, mengenangkan hukuman ataupun siksaanmu. Muniban, seorang yang kembali kepadamu. Rabbi taqabbal taubati, Tuhanku terimalah taubatku dan basuhlah dosaku. Wa ajib da'wati, terimalah doaku. Wa thabbit hujjati, dan kukuhkanlah hujahku. Wahdi qalbi, berilah petunjuk kepada hatiku. Wa saddid lisani, dan luruskanlah ataupun perbetulkanlah lidahku. Waslul sakhimata qalbi, dan engkau buangkanlah kekotoran hatiku ataupun kejahatan-kejahatan daripada hatiku. Dengan riwayat satu lagi serupa tak dimakna dia, cuma yassiril huda, dia tidak kata hudaya. Tadi yassir hudaya ilayya, ini yassiril huda ilayya, itu saja bezanya, sama saja maknanya, iaitu permudahkanlah petunjuk, hidayat kepadaku. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah memberi salam, beliau mengucapkan, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, engkaulah yang sejahtera, daripadamu lah datang segala kesejahteraan. Tabarakta, maha berkat engkau, sangat banyak kebaikan engkau, itu maknanya tabarakta. Ya dzal jalali wal ikram, wahai Tuhan yang mempunyai keagungan dan yang mempunyai ihsan yang amat banyak kepada hamba-hambanya. Abu Dawud berkata, Sufyan mendengar daripada Amr bin Murrah, mendengar yakni hadis daripada Amr bin Murrah. Mereka mengatakan, yakni ulama hadis mengatakan 18 hadis. Dia ada dengar daripada Amr bin Murrah 18 hadis. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Thauban, hamba bebasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai bersembahyang, beliau beristighfar sebanyak 3 kali. Dia kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Thumma qala Allahumma, lepas tu baru dia kata Allahumma antas salam tadi. Fa dzakara ma'na hadis Aisyah. Perawi seterusnya menyebutkan makna hadis Aisyah yang telah tersebut sebelum ini. So patulah. Tak apa, kita tengok pula. Ini bab apa yang dibaca oleh seseorang selepas sembahyang. Imam Abu Daud sebut sini adalah sebahagian daripadanya, bukan semua. Banyak lagi ada hak lain-lain dalam kitab-kitab hadis yang lain. Antaranya hak inilah hak disebutkan di dalam Sunan Abi Daud ini. Hadis yang pertama, kalau kita tengok, Sayyidina Muawiyah yang menjadi khalifah di zaman dia tu, Mughirah ini adalah gubernur dia di Kufah. Muawiyah seorang sahabat Nabi SAW, Mughirah pun sahabat juga. Tapi dia nak tahu, takut-takut ada maklumat daripada sahabat Nabi yang lain tentang apa yang dibaca oleh Rasulullah, yang diucapkan oleh Rasulullah selepas sembahyang. Gapo dia? Boleh jadi ada dia tidak tahu. Kalau dia tahu, nya ada dah lah.
hak dia tidak tahu, boleh jadi ada. Kesimpulan yang dapat kita ambil di sini, sama-sama sahabat tu dia tumpai menumpai dalam mendapat ilmu. Dia tidak kata berpada dengan apa yang ada pada dia, tidak. Boleh jadi kita tidak tahu. Dengan sebab itu kita perlu merujuk kepada orang lain. Walaupun orang yang lebih besar lagi, dia merujuk kepada orang yang bawah daripada, tak apa. Untuk ilmu tak apa, kita tak boleh segan, tak boleh malu. Misalnya di sini, Muawiyah itu adalah khalifah di zaman ni. Mughirah tu gubernur dia. Tapi dia tanya Mughirah, duduk jauh boleh juga belajar cara jauh. Tidak semesti duduk dekat. Apalagi zaman sekarang ni kan, macam-macam ada kemudahan. Zaman dulu dengan cara menulis surat, Mughirah pun suruh maula dia, hamba bebasan dia, iaitu yang bernama Warraq itu tulis. Dia royak lah apa dia. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila selesai sembahyang dia kata gini. Hak tadi, hak kita sebut tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita, dan seterusnya. Ini dalam riwayat Abu Dawud. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dan lain-lain ada sedikit perbezaan. Apa yang kita faham daripada hadis-hadis yang berbeza ni? Kadang-kadang Nabi baca lagu ni, kadang-kadang Nabi baca lagu, dia baca tidak tetap. Kadang-kadang gini, kadang-kadang gini, kadang-kadang lagu ni tidak tetap. Tidak kata hak tu lah baca lepas maya, tidak gitu. Daripada cara dia yang tidak tetap lagu tu lah, kita dapati banyak sekali wirid-wirid ataupun zikir-zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas maya tu. Lagu ni. Umpamanya dalam Bukhari, dia kata man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yawmin mi'ata marrah. Hasan ni kata gitu juga, tapi tak ada lagu ni. Fi yawmin mi'ata marrah kanat lahu adla 10 riqab wa kutibat lahu 100 hasanah wa muhiyat anhu 100 sayyi'ah wa kanat lahu hirzan min asy-syaitan yawmahu dhalik hatta yumsiyah wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa'a bihi illa rajulun 'amila akthara minhu. Dalam riwayat yang lain, subhanallah wa bihamdih fi yawmin, man qala subhanallah wa bihamdih fi yawmin 100 marrah huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Gitulah. Yang pertama tu dalam satu hari, dia kata. Ini bukan lepas maya. Lagu tu juga awal dia. Awal dia tu serupa. Tetapi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekat tu. Di sini dia sebut dalam satu hari, tidak sebut lepas maya. Kalau lepas maya dia kata gini, tidak sebut pula berapa kali. Tidak sebut berapa kali. Sini dia sebut siapa-siapa yang kata dalam satu hari itu 100 kali, serupa dia memerdekakan 10 orang hamba. Besar pahalanya. Dan ditulis untuknya 100 kebajikan, dihapuskan daripadanya 100 kejahatan. Dan bacaan ini menjadi pelindung kepadanya daripada syaitan sepanjang hari itu sampai ke petang. Dan tidak ada orang yang boleh buat sesuatu yang lebih afdal daripada hak dia buat ni, kecuali orang yang buat serupa tu ataupun hak lebih, buat lebih lagi daripada tu. Tapi hak ni bukan lepas maya ni, dalam satu hari, pagi ke petang ke. Dan hak ni tidak terhad berapa bilangan, 100 kali tak apa. Kalau buat lebih banyak, dia kata kau lebih molek. Tak ada sebut berapa kali. Kau lebih banyak, kau molek. Dan tidak terikat dengan lepas maya. Padahal yang dibaca tu serupa juga. Sekat itulah, sekat wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sesiapa yang baca subhanallah wa bihamdih tiap-tiap hari, dalam satu hari dia baca tu 100 kali, digugurkan dosa-dosanya, walaupun dosa-dosanya itu sebanyak buih di laut. Ini semua ada dalam Bukhari, Muslim, Muwatta, Imam Malik, Imam Tirmizi, Sunan Tirmizi dan lain-lain lagi, banyak hadis-hadis seumpama ni. Tapi hak ni dia berkait dengan hari.
Tidak kata lepas maya. Hak ni lepas maya. Lepas maya kita nak baca. Dia ada tambahan lagu ni. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ini sebagai pengakuan daripada kita, nak suruh kita ingat semua lah hak tu. Nak suruh ingat semua hak tu. Iaitu tidak ada orang yang dapat menegah, menghalang apa-apa yang kau nak berikan. Yang kau telah putus untuk memberikannya, tak ada siapa dia boleh halang. Gapo-gapo pula, gapo-gapo. Bui itu bui gapo pun. Tak ada siapa dia boleh halang. Bui kuasa, bui duit, bui harta, bui gapo pun. Tak ada siapa dia boleh halang. Dan tak ada siapa dia boleh bui kalau Tuhan halang. La mu'tiya lima mana'ata. Apa-apa yang Tuhan halang, Tuhan tak sebui, tak ada siapa dia boleh bui. Artinya hak kita duduk dapat ni Tuhan bui hakikatnya. Itu melalui saja sebab zahir saja. Hakikatnya Tuhan bui. Hak kita tak dapat tu pun Allah lah yang menghalang. Walaupun zahirnya nampak orang tu tak bui, orang ni tak bui kepada kita, sebenarnya Allah. Itu dalam kepercayaan kita, akidah kita kena begitu. Hak zahir tu kita boleh kata ayah tak bui piti, mak tak bui piti, orang tu tak bui piti, jadi tak ada lah piti dalam poket ni. Boleh kecek lagu tu. Akidah Allah belaka. Hak zahir, sebab zahir kita boleh kata mati apa kena tepuh kereta, mati aksiden, mati apa sakit pun boleh kata. Tapi sebenarnya yang mematikan Allah. Itu akidah. Hak di sebalik tu, agama ni nak hak sebalik tu, hak sebalik hak nyata. Itu yang kita kena faham. Daripada hadis ni nak ayat gitulah. Wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Apa makna la yanfa'u dzal jadd minkal jadd? Banyaklah maknanya. Antaranya yang kita terjemah tadi, salah satu. Ada yang memberi makna al-jad itu dengan makna kekayaan seperti terjemahan tadi. Ada yang mengatakan jad itu tuah, maknanya tuah, tidak berguna dalam menghadapimu, tuah orang yang bertuah. Tersebut ayat tuah setengah mana pun. Kalau Tuhan kata kena Tuhan buat keputusan kena sekali. Tersebut ayat lah. Tak ada tuah orang dapat menghalang keputusan Allah terhadapnya, tak ada. Walaupun bertuah setengah mana. Kekayaan pun seperti itu juga, tak ada yang dapat menghalang keputusan Allah. Ada juga yang mengatakan jad itu asal dia makna datuk, tapi bukan makna datuk di sini, keturunan. Tidak ada sesiapa pun keturunan dia tu bermanfaat kepada dia. Tak ada ayatlah dia raja ke, dia keturunan Nabi ke, dia keturunan siapa pun serupa. Di hadapan Allah SWT seksa tak ada guna. Hak berguna kepadanya amal soleh, ketakwaan, iman. Keturunan tak ada guna, tidak berfaedah apa-apa di hadapan Tuhan. Untuk menghindari keputusan Tuhan pun tak ada guna apa-apa. Ini akidah. Yang dia sebut lepas maya tu nak tanam tanam. Kalau faham molek, tertanamlah benda tu hakikatnya. Tak apalah. Seterusnya ada juga yang mengatakan jad itu dengan makna jid, dengan makna kesungguhan. Kesungguhan, orang yang bersungguh tidak dapat buat apa-apa, tidak mendapat menghalang apa-apa. Ada juga macam-macam lah pendapatnya. Tak apalah. Lepas tu riwayat daripada Abdullah bin Az-Zubair, ketika di atas mimbar dia kata Nabi SAW bila selesai semaya dia kata lagu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seperti tadi juga awal tu, tapi hujung dia la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kira-kiranya sahabat yang beriwayatkan tadi dia dengar daripada Rasulullah lagu lain, hak ni dengar daripada Rasulullah lagu lain, dia amal mengikut apa yang dia dengar. Boleh berlaku. Kalaulah setiap kali Nabi duk baca lagu tu mesti serupa, royak tu mesti serupa, ni dak, hak ni lagu lain, hak ni lagu lain, boleh berlaku. Asalkan ada hak Nabi SAW ajar, molek berlaku. Hak yang kedua ni pun lagu tu juga. Yang ketiga, Abdullah bin Az-Zubair
dia bertahlil selepas daripada setiap sembahyang. Lalu perawi menyebutkan doa tadilah, hak maksud tahlil dia tu hak kata tadi itulah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itulah maksud tahlilnya. Bukan maksud tahlil di sini ngatik tu sebab kita duduk tengok orang duduk buat sama tu, bukan gitu. Tapi dia sebut tahlil, yuhallilu. Kena faham di sini antara perkataan halala yuhallilu tahlilan dalam hadis dengan perbezaan hak orang duduk buat. Adapun hak dalam hadis ni, apakah yang dimaksudkan dengan tahlil? Hak dulu kita sudah jumpa kan dah hadis. Hak dulu kan dalam bab sebelum pada ni, iaitu Nabi SAW pesan, Yusairah kata sahabat ni, sahabat perempuan, dia kata Nabi SAW suruh mereka jaga takbir, takdis dan tahlil. Tahlil juga. Tahlil tu hak mana? Apakah yang dimaksudkan dengan tahlil di dalam hadis? Kalau kita tengok di sini, maksud tahlil itu hak tadilah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu. Dan tahlil ini ramai orang kita tak faham mana ngaji, dia faham, hak tak ngaji lah. Dia ingat tahlil ni la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu saja, dan perlu diulangi baru nama tahlil. Kalau kata sekali itu tidak tahlil, tak kena gitu, bukan gitu. Memanglah asas tahlil, halala yuhallilu tahlilan, ialah ada perkataan la ilaha illallah, tahlil lah tu. Tak kira lah dalam Quran syahidallahu annahu la ilaha illallah, tahlil lah tu. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum, tahlil lah tu. Tahlil lah tu. Lepas tu dalam bab akhir sekali la ilaha illallah, lepas Allah akbar tu kan la ilaha illallah, tahlil lah tu. Jangan kita ingat tahlil ni lepas sembahyang dengan diulangi begitu, ramai-ramai buat, ataupun pada ketika orang mati tu, misalnya orang mati pada malam pertama ke, malam ketiga ke, malam ke-40 ke, duduk baca lagu tu, itu saja tahlil, bukan. Subhanallah, tasbih, orang panggil tasbih tu kan dia, ada subhanallah, itu asasnya. Lepas tu subhana rabbiyal azim ke, subhana rabbiyal a'la ke, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, ada tu semua tasbih lah. Tak cara lah ujung tu, tambah lagi ada hak tu. Supaya juga tahmid, orang kata tahmid, ada alhamdulillah. Lepas tu kalau ada lagi ekor dia panjang lagi, alhamdulillah lah tu. Alhamdulillah saja tu pun tahmid dah. Alhamdulillahi rabbil alamin, tahmid juga. Kalau ada tambah tu pun tahmid juga. Begitulah juga dengan tahlil ini. Ia bukan dengan kaifiat yang tertentu, seperti yang ada learning ramai orang kita buat. Lagu ni setengah-setengah orang kita kan buat lepas sembahyang kan, ngatik, lepas tu ikut tu imam sekali. Nah, lagu tu tak ada dalam hadis mana-mana, tak ada. Begitu juga pada ketika kematian tu, ngatik malam pertama ke, malam ketiga ke, malam ke-40 tu pakak pergi rumah si mati, lepas pada tu baca gini-gini sebelum la ilaha illallah. Nak boleh kata la ilaha illallah tu ada bacaan yang tertentu dulu, ila hadratin nabi gapo tu semua tu, ada tertib dia. Lagu tu tidak ada di zaman Nabi SAW, tidak ada di zaman sahabat, tidak ada di zaman tabi'in, tidak pernah dilakukan oleh imam-imam besar pun, tidak ada. Tak ada dalil. Hak lagu tu, hak yang dimaksudkan dengan tahlil, lagu ni, hak Nabi duk buat, lagu ni. Ataupun hak dia kata tadi, sesiapa yang baca 100 kali tiap-tiap hari, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang kita baca tadi ada dalam Bukhari dan lain-lain, itu tahlil dah tu. Sekali tahlil dah, 100 kali tahlil juga. Adakah dia buat baca lagu ni dibaca ramai-ramai? Tidak ada dalil, bukti yang terang menunjukkan dia baca ramai-ramai. Kalau tidak, sahabat katalah pernah sekali itu kami, Nabi SAW baca gini, kami turut dia.
Lepas tu kat tahlil 100 kali misalnya. Adakah lagu tu? Tak ada. Cakap cari kita. Dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab fiqh, kitab-kitab ni tak ada. Tu benda. Tak ada. Tapi macam mana yang ada umum ni? Banyak sangat ada ni, dah buat semua ni lagu mana? Kalau nak cari dalam kitab, anda sudah kayak ada saat ni. Kepada orang yang buat tu, cubalah tanya dia. Mana tahu takut dia tahu. Tapi kalau anda tak jumpa. Tak ada hak lagu tu dengan kaifiat lagu tu. Hak maksud tahlil dalam hadis hak lepas sembahyang lagu saat ni. Ni lagu ni. Dan begitulah yang disebut bila dia sebut tahlil, lagu ni lah. Hak maksud tahlil. Baca seorang pun boleh, tengah jalan pun boleh, di rumah pun boleh, di masjid pun boleh, di mana-mana pun boleh. Dengan kaifiat tertentu tak ada. Dan kalau tak ada start dengan gapo-gapo, kita kata begitu selalu. Boleh juga. Pahala sebetulnya aja. Tidak kata kalau tidak ikut tertib dia tu tak boleh. Tak siapa pahala kau misalnya. Tak ada lagu. Tidak gitu. Cuma sejauh yang anda perhati, tak jumpa sana sini, tak jumpa. Ada dalam kitab, ada. Ni nak tunjuk kitab tu malam ni. Dalam kitab ni, senjata tuk haji dan tuk lebah ada, tapi dalam kitab hadis tak ada. Dalam kitab ulama-ulama besar-besar tu, kitab fiqh gapo pun tak ada. Kitab Imam Ghazali kok tak ada lagu ni. Padahal banyak benda-benda pelik-pelik juga, tapi tak ada. Hak ada dalam ni. Kira-kiranya hak ni lah yang menjadi rujukan. Sebab apa? Tok guru kita ramai sini ni pun ngaji dengan tok guru ni lah, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili. Hak terkenal dengan Syekh Qadir Mandili. Itu dalam kitab dia ada. Tapi dia tak ada ayat juga. Mana ambilnya? Tak ada. Mana ambil? Dah siapa dia mula-mula buat lagu tu, dia tu terima daripada siapa? Tak ada ayat. Dia ke sendiri yang mengatur cara yang seperti itu, ataupun tok guru dia, tok guru pada tok guru dia nama apa, tak ada ayat. Tak tahu waktu tu. Ni kita tengok sikit. Banyak dalam ni benda-benda hak banyak duduk buat dalam ni, banyak ada dalam ni. Misalnya kalau sembahyang tarawih, antara nak sembahyang bangun pula tu baca kena subhanal malikul ma'bud, subhanal malikul mawjud, gapo tu ada dalam ni. Hak banyak-banyak duk buat tu kan, ada dalam ni. Itu faedahnya. Kita boleh tahu. Baik. Ini dia kata, ini bacaan pada ketika kenduri. Itu tajuk dia. Hendaklah dimulai dengan membaca Fatihah sekali, dan dihadiahkan pahalanya kepada Nabi kita, dan kepada sekalian Nabi dan pesuruh Tuhan, dan kepada sekalian orang-orang yang soleh. Hak itulah orang panggil ila hadratin Nabi itu. Ila hadratin Nabi itu nak dia hadiah, itulah. Kemudian maka dibaca akan qul huwallah 100 kali atau lebih atau kurang. Kemudian dibaca la ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian dibaca qul a'udzu birabbil falaq sekali. Kemudian dibaca la ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian dibaca qul a'udzu birabbin nas sekali. Kemudian dibaca la ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian dibaca Fatihah. Kemudian dibaca alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba. Dia sebut ni habis. Siapa wa ulaika humul muflihun. Lepas tu wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Misal. Jalan. Orang-orang nak buat lan ni tu kan betul-betul serupa ni. Inilah tertibnya. Akhir sekali dia kata sayogianya ni akhir sekali wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sayogianya diulang-ulang akan wa'fu anna waghfir lana warhamna 3 kali, tapi dengan cara rentak yang tertentu. Seperti mana diamalkan, iaitu wa'fu anna waghfir lana warhamna. Dia ulang 2-3 kali gitulah. Lepas tu irhamna 3 kali, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Lepas tu innama yuridullah, apa semua tu. Lepas tu dia baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi hingga ke akhir.
Allahumma salli afdala salatin ala, gitu. Ni ada. Cara baca ala as'adi makhluqatika habibillah misalnya. Ni ada. Tiga bacaan kan tu tak serupa. Orang-orang yang buat dia tahu. Lepas tu radhiyallahu tabaraka wa taala, kemudian dibaca astaghfirullahal azim 3 kali, kemudian berkata afdalul zikri la ilaha illallah, bertahlil. Itulah orang panggil tahlil 100 kali baca tu. Inilah yang dikatakan tahlil. Dan tahlil dengan kaifiat hak lagu ni, kalau cari dalam hadis letih. Tak ada. Tapi ada. Kita tahu ada dalam kitab ni. Tapi kitab ni dia ambil mana? Tak boleh nak ayat. Tak boleh nak ayat. Itu benda. Lepas tu orang kata, "Wah, tak boleh pun buat apanya kalau kita buat. Moga benda ni molek kan? Benda ni salah mana?" Kalau ada rentak-rentak tadi tu menyegarkan. Orang kata dah. Jadi seronok, jadi segar. Boleh kata gitu kan? Tapi kalau nak kira hak Nabi tak ada. Cuma orang-orang duduk buat dia kira benda ni tidak salah. Apa salahnya, di mana salah? Memang pun tak ada salah. Apa tak boleh kalau kita buat? Itu orang panggil istihsan. Kalau mengikut Imam Syafi'i tak boleh. Istihsan. Kalau kita nak kira molek kan tak? Sembahyang tahajud boleh sembahyang seorang kan? Boleh juga sembahyang jemaah. Sembahyang rawatib lagu mana kalau kita buat jemaah? Kan molek sembahyang tahajud. Pahala banyak kan kalau sembahyang jemaah. Itu ada hadis menunjuk kalau sembahyang jemaah pahala banyak. Pahala banyak kalau sembahyang jemaah. Lepas tu ada juga sembahyang sunat hak memang boleh buat dengan jemaah. Misalnya sembahyang tahajud. Tapi lagu mana kalau kita buat sembahyang rawatib ni berjemaah, lagu mana? Hak tu kita nak tahu. Semua akan kata tak boleh. Apa tak boleh? Dah molek. Asal dia ada, umum tu ada. Sembahyang jemaah tu molek, pahala lebih banyak, ada. Dah sembahyang sunat ada. Hak boleh sembahyang jemaah. Tapi apa tak boleh? Apa? Tak boleh tu apa? Jadi randa kalau buat. Orang kata bid'ah. Apa bid'ah? Bid'ah ke apa? Kalau nak kata hak mengikut pembahagian bid'ah hasanah sayyi'ah ke apa, hak ni bid'ah ke apa? Dia tak boleh buat gitu. Supaya juga sembahyang duha. Kalau kita buat jemaah kan? Ya Ibnu Umar dalam Syarah Imam Nawawi dan dalam kitab-kitab lain memang sahih. Dia kata bid'ah sembahyang duha. Imam Nawawi kata maksud dia tu takkan dia tidak tahu sembahyang duha tu ada. Maksud dianya yang dia kata bid'ah tu apabila dibuat dalam kaifiat dengan cara yang tertentu yang tidak ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat. Tapi kalau kita buat jemaah misalnya, ada buat tu Nabi buat seorang dia gitu je. Tak boleh kita nak fikir buat tahajud ada boleh jemaah, kita pun boleh buat ni jemaah apa apanya. Nabi buat di rumah dia, kita buat tetap di masjid. Apanya kalau kita buat tetap di masjid ramai-ramai, lagi segar lagi kita. Lagi menarik orang. Apa tak boleh? Apa tak ada siapa pun kata boleh. Semua kata bid'ah. Sahabat Nabi kata bid'ah. Kita tak berani. Kita kata itu bukan bid'ah. Bid'ah ni kalau hak bercanggah dengan agama. Faham tu bercanggah ke dia? Semaya dapat kena buat jemaah. Bapanya? Bapa yang tak boleh tu bapa. Dapat apa yang dia kata bid'ah? Bid'ah tu hasanah. Kalau hasanah boleh buat. Pas sayyi'ah tu kita tahu mana. Moga benda tu asal dia ada tu. Sembahyang apa dia duha tu memang ada. Sembahyang rawatib pun memang ada. Memang Nabi buat berlaku. Tapi yang tak boleh tu apabila kaifiat dia. Kaifiat dia. Hak umum kita buat khusus. Hak gini kita buat gini. Kita buat tetap gitu. Sehingga sekarang ni kalau tahlil, kalau orang tidak buat cara lagu ni orang anggap pelik. Hak tu mari mana? Apa yang sampai jadi gitu? Itu persoalannya. Dan kalau kita nak kira dari segi logik, raya puasa. Raya puasa tu orang takbir kan? Sekat mayang raya ya.
Daripada jatuh matahari masuk hari tu kat takbir lah sampai sekat. Raya haji berapa 3 hari? 3 hari kan takbir. Setiap lepas meraya tengah jalan kau molek belakang tu kabirullah ala ma hadakum tu. Kalau kita tukar ataupun kalau kita buat lagu tu getek, hak raya puasa ni kita buat lagu tu getek sampai 3 hari kita takbir lagu malam. Boleh ke tak boleh? Kalau boleh apa tak buat? Tak molek apa dapat kau takbir. Takbir ada, Nabi suruh takbir. Apa kita tidak buat? Itu persoalan. Apa kita tidak buat lagu tu? Benda tidak salah, benda ada asas. Jawabnya kerana Nabi tidak pernah buat lagu tu. Kerana Nabi tidak pernah buat lagu tu. Walaupun benda tu molek, benda tu ada asasnya. Di tempat lain dia kata takbir kena jaga takbir. Sebelum pada ni kita sudah baca kan hadis tu. Dia suruh jaga takbir, tahlil dan takdis apa dia suruh jaga, buat semua lah. Tapi buat tu lagu mana? Buat mengikut hak cara Nabi SAW tunjuk. Dalam perkara ni tak boleh guna fikiran. Kalau buat, orang akan kata bid'ah. Apa bid'ah? Bid'ah gapo? Kalau nak kata bid'ah sayyi'ah ni benda tak ada asas dalam agama, hak dia ada asas. Apa tak kata hasanah? Situ benda. Di situlah kekeliruan orang yang kata bid'ah sayyi'ah, bid'ah hasanah ke apa. Sebenarnya tidak gitu. Yang betulnya hak Syatibi kata dalam kitab I'tisam dia, bid'ah terbahagi kepada 2, haqiqiyah dan idhafiyah. Hak ni termasuk dalam idhafiyah. Haqiqiyah lagu mana? Bid'ah yang tidak pernah Nabi buat, tidak pernah Nabi ajar, bahkan larang ada. Misalnya ketika mati kita guling-guling menyatakan kesedihan, ataupun kita ambil pasir cuah atas kepala, ataupun kita koyok kola baju, koyok meraung. Itu bid'ah hakikiyah. Tidak pernah Nabi ajar, tidak pernah Nabi buat. Sahabat kalau ada salah buat lagu tu dia marah. Itu bid'ah hakikiyah. Selagi bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah lagu mana? Asas dia tu ada, tetapi tak kena cara buat. Tak kena cara buat. Misalnya takbir ada, tetapi untuk raya haji 3 hari Nabi buat. Untuk raya puasa semalam sampai ke pagi tu, lepas sembahyang tu tak ada dah lah. Sampai ke sembahyang tiba-tiba kita buat tu, asasnya molek. Takbir tu molek, tak ada apa. Dan Nabi pun ada buat. Tiba-tiba kita panjang hak tu, jadi bid'ah. Bid'ah apa? Bid'ah idhafiyah orang panggil. Bid'ah idhafiyah ni tak boleh juga. Kalau tidak, apa ya Ibnu Umar kata sembahyang duha tu bid'ah je. Sembahyang duha molek. Faham orang ulama-ulama dia kata sembahyang raghaib di bulan Rajab pada malam Jumaat yang pertama bulan Rajab tu, sembahyang raghaib, semua ulama kata bid'ah. Tak ada orang kata tidak bid'ah. Walaupun ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tapi ulama kata tidak ada asas ni. Ni bid'ah. Semua kata lagu tu. Atas dasar apa ia bid'ah? Gapo dia tak kena dapat ke sembahyang. Baca dalam tu ayat sepatutnya, Fatihah sepatutnya. Tak ada baca pelik. Bapa yang jadi bid'ah? Sebab Nabi tidak pernah buat lagu tu. Lagu tu. Sembahyang tu ada. Semua ulama kata bid'ah. Bapa gitu. Dan banyak lagi yang lain-lain, contoh yang lain-lain, ulama sahabat-sahabat lagi dia kata bid'ah. Ibnu Umar apabila orang taswib dalam masjid, dia kata ukhruj bina, fa innahu bid'atun. Dia kata waktu baik aku ni kata sini, aku tak sembahyang sini. Ni bid'ah kata dia. Gapo sangat gak taswib tu, gapo sangat. Taswib itu mengikut kebanyakan ulama setelah sebelum qamat tu kita panggil orang, mari sembahyang. Ataupun dalam bahasa Arab, hayya 'alas salat, hayya 'alas salat. Tidak kau tak di dalam bab kita kata hak tu juga. Apa salahnya? Hak tu Nabi ajar kan dalam bab tu. Kenapa kau kita kata hak tu? Hak kata hak tu apa salah? Dia kata bid'ah. Bid'ah apa? Bid'ah apa? Kalau bid'ah hasanah, apa yang lari gitu pun? Kalau bid'ah sayyi'ah, bid'ah sayyi'ah lah. Dan kalau bid'ah sayyi'ah, kalau orang lain ni dia kata setengah-setengah orang hok duk pegang benda-benda lagu ni, dia kata benda tu asas tu ada kan, apa-apanya.
Memang hak ni pun ada asas. Dalam bab tu kalau ada sebut tu, apa yang jadi bid'ah? Sepatutnya tidak bid'ah. Tu sahabat siapa lebih tahu tentang bid'ah tidak bid'ah? Sahabat kau kita. Apabila kita perhati situ nampak memang tak lagi. Itu orang panggil bid'ah idhafiyah. Dalamnya benda ni apabila masuk sehingga kalau orang royak kita jadi melenting. Bahkan kita menuduh dia gini begini. Padahalnya tak ada asas. Kalau ada bila kita ni. Tapi kita tak tahulah asas nak buat lagu. Sebab apa kita tengok sahabat-sahabat banyak perkara. Kalau tak serupa dengan Nabi dia tak akan buat. Kita sendiri pun bukan semua perkara buat. Misalnya hak kata takbir saat ni. Apa yang tak buat hari raya puasa? Hari raya Idul Fitri. Apa tak buat? Kena kira hari tu anak-beranak ramai kelik. Cuti pun boleh lebih panjang. Ni nak aku wajibkan apa? Apa kita tak buat? Panjang. Kalau hak ni kita boleh buat, dah hak lain kita boleh buat, hak tu apa tak boleh buat? Benda sama. Apa hak tu kata bid'ah? Ni tidak. Nampak tak stabil, tak kemah kaedah. Hak ni boleh, hak ni tak boleh. Sebab itu kata tak kena. Yang betulnya hak Nabi SAW tak buat, kita tentukan kaifiat dia. Lagu ni cara. Walaupun benda tu molek tidak ada bercanggah. Orang panggil bid'ah juga. Itu yang betul. Walaupun ada asas dia. Tetapi kalau kaifiatnya bukan gitu, tak pernah Nabi buat. Kalau pernah, nak tahu duduk mana. Kita pun nak buat juga. Molek kalau Nabi buat, nak buat benar. Tetapi dia tentu dulu mana. Itu faedahnya. Kalau kita mengaji hadis ni, dia nak tahu punca. Dia tidak dengar orang royak gitu. Ya ada. Sampai ke bila nak sub lagu tu. Sekarang ni kita nak tanya, duduk mana hak lagu dengan kaifiat lagu. Kalau kita kata kaifiat boleh buat, hak tu boleh buat jugalah. Hak lain-lain apa tak buat? Maya apa dia beri duha Jumaat. Apa ni? Bukan ada larangan Nabi pun, tak ada larangan. Jangan semaya duha Jumaat. Mana ada? Apa kita tak buat? Dah tak ada larangan. Dah benda tu asalnya ada Nabi buat. Bahkan sahabat-sahabat pun Nabi ada pesan sahabat-sahabat macam Abu Hurairah dan beberapa orang sahabat lagi, dia pesan suruh semaya duha. Apa ya Ibnu Umar sampai kata bid'ah gitu semua? Bid'ah tu atas putih mana? Takkan semaya bid'ah. Atas putih daripada huraiat dia tu kita tengok pasal kaifiat dia tidak lagu tu. Bila kita ubah kaifiat, cara, ketentuan, kita ubah jadi bid'ah selalu. Dan bid'ah tu orang panggil bid'ah idhafiyah sebab asasnya ada dalam sunnah, cuma kaifiat tu tak kena. Setengah orang dia kata dah ada, boleh lah. Apa yang dah boleh, apa yang kita tidak buat lagu tu. Sebab itulah di zaman Aisyah dulu, anak saudara dia boleh anak, lama tak boleh anak, boleh anak. Boleh anak, dia kata kita nak sembelih unta sekali. Tak boleh, Aisyah kata. Sembelih kambing, sunnah Nabi. Kalau hak lelaki 2 ekor, kalau perempuan 1 ekor kambing. Kamu kalau mau sembelih unta pun tak boleh, sunnah. Dia bukan letak pada banyak sedikit benda tu, tak. Dia letak pada hak Nabi buat. Ini berkait dengan ibadat ni, kita tak boleh nak fikir ni. Kalau Nabi tak ajar, kita tak tahu. Kalau Nabi SAW tak ajar, kita tak tahu. Kita kata bapanya kalau kita sembelih unta kan daging lebih banyak, orang pun lebih ramai boleh panggil, buat kebajikan lebih banyak. Nak kebajikan suku tu, nak ngekoh tu, atas nama ngekoh, dia ikut Nabi. Sebab itu Aisyah kata tak boleh, ni cara bid'ah, dia kena ikut Nabi. Banyaklah yang seumpama ini dalil-dalil daripada amalan sahabat-sahabat, perbuatan sahabat, banyak benar dalil hak lagu ni. Di mana mereka mengatakan benda asasnya molek, tapi kalau tak kena cara pun dia jadi bid'ah juga. Bid'ah apa dia? Bid'ah idhafiyah. Lepas tu bid'ah idhafiyah ni setara mana tak boleh ni? Tak bolehnya setara Ibnu Umar tadilah. Dia tak sih semaya, padahal semaya Jumaat tu lebih. Buatannya buatan duduk buat benda bid'ah. Taswib tadi. Dia buta dah pada ketika tu tua. Tak boleh nak tubik, dia suruh orang eret dia tubik. Bid'ah. Ya. Kalau dah bid'ah dia kecil-kecil, buat apa ya sampai gitu mau? Marahnya. Tak sih semaya, tak ada dah dia berasa kelebihan.
Jemaah ke apa? Tak ada. Oh, siapa begitu sekali? Soal kita tak ada suruh apa, itu soal lain. Kita dah serbai dah. Tapi kalau sahabat tidak begitu. Kita tak serah apa satu, supaya kena biuh lah. Mana nak serah? Buat gana pun tak serah apa. Tapi cuba tengok sahabat tu lagu mana sahabat buat. Hak tu contoh kitanya. Dah kita kata kita ahli sunnah kan? Ahli sunnah ikut sunnah. Wal jamaah ikut sahabat. Biar tentu dulu sahabat ada buat benda lagu. Mati ada seorang mati. Tak secara hak mati syahid lah. Mati syahid tu tak kira dah, tak mandi, tak gapo. Hak tidak mati syahid, mati semua. Bila ada buat, pergi ngatik di rumah dia, kau pakat kumpul ramai-ramai di masjid, kau kita hadiah pahala tu. Bila ada buat? Tak ada. Tak usah cari. Kecuali atas dasar benda tu molek, apa salahnya? Tak boleh buat lagu tu. Kalau nak kira lagu tu, benda lain pun apa tak buat. Situ bendanya. Dan kita kena faham hak dimaksudkan dengan tahlil di sini bukan dengan kaifiat yang kita maklum tu, bukan. Sekali kata hak tadi tahlil dah tu, hak ada la ilaha illallah, tahlil dah lah tu. Tidak nanti dengan kaifiat, dengan cara hak disebutkan tadi, tak nanti lagu tu. Dah boleh pahala serupa aja, dapat perlindungan serupa aja, serupa. Bahkan hak ni tak ada puncanya daripada Nabi SAW. Kita pun tidak tahu dia ambil mana. Itulah akibatnya apabila bermudah-mudah dalam perkara ni, orang ni susun cara dia. Orang dia susun cara dia. Lama-lama hak Nabi orang tak cara. Hak Nabi tak penting mana. Tapi kalau kita ambil berat tentang sunnah Nabi ni, banyak hak Nabi buat lepas sembahyang. Ada dia baca lagu ni, ada dia baca lagu ni. Dan kalau kita ikut Tok Imam semua, Tok Imam baca lagu tu pas mati. Tak pernah baca doa hak Nabi ajar lepas sembahyang juga. Hak lain selain daripada hak dengan Tok Imam. Mak apa lagu tu? Mak apa yang jadi lagu tu? Tak kena tu. Kita maknanya melebihkan orang lain daripada Nabi SAW. Kalau kita kata tak apa buat benda lagu ni, tak apa. Nabi SAW tak rayak molek lah dulu. Apa dia tak rayak molek? Tidak menyampaikanlah amanah yang sepatutnya. Benda ni benda siapa dia nak tahu benda lagu tu. Kalau benda lain dia boleh rayak. Nak masuk jamban kaki kiri, keluar jamban kaki kanan, baca goni, baca goni, nak tidur baca goni. Apa tak boleh rayak? Mati semua. Bila dia buat? Tapi kita dah buat semua. Kita kata tak apa. Jadi kita buat sendirilah kalau lagu tu. Sebab itulah Imam Syafi'i kata man istahsana faqad syarra'a. Sesiapa yang fikir dia berasa molek benda ni dia buat, berarti dia telah buat syariat sendiri. Secara senyap-senyap dia mengatakan Nabi SAW ni, Islam ni belum sempurna lagi. Belum sempurna lagi. Padahal al-yawma akmaltu lakum dinakum, sempurna dah. Ni tak sempurna. Kalau tak buat lagu ni tak sempurna. Kalau tak ngatik tak sempurna. Sampai dulu lagi teruk lagi. Malam ni kena serabai, malam ni kena goni-goni, lagi teruk lagi. Hilang dah tu banyak dah. Hilang, tapi ada lagi. Mana benda je? Itu persoalan. Tak boleh pergi. Tak ada asas dia. Ada dalam kitab, memang ada. Memang ada dalam kitab lagu ni. Lepas tu orang kata apa, dia aling. Aling pun nak kan? Kita nak ikut Nabi, waktu lebih terjamin daripada ikut orang biasa. Orang aling. Orang aling dia boleh tersasul, boleh tak kena, boleh boleh belaka. Ijtihad orang. Ijtihad boleh salah, boleh betul. Tapi ini perkara boleh masuk ijtihad kau ni. Ijtihad ni dalam bab jual beli kau gitu gini, itu ijtihad. Kalau dalam bab ibadat tak boleh. Nak fikir-fikir. Dah bukan dalam semaya boleh baca Fatihah. Apa kalau baca Fatihah dalam rokoknya? Tasbih tu kita baca pada ketika qiyam. Tukar. Apa? Dah bukan tidak salah. Kalau kita alih tepat tak boleh. Dia kena lagu tu. Supaya Nabi SAW ajar. Dah sekala Allah Akbar belakang duduk semayang, tiba-tiba bangun daripada rakaat sami Allahu liman hamidah, kita kata Allah Akbar lah, apa aja tak boleh. Kena kata lagu tu supaya dia ajar. Kalau tidak jadi bid'ah. Tuhan tak terima semayang. Kalau semayang setengah-setengah tu siapa gitu, siapa gitu. Tapi kita dipegang kadang-kadang orang ni, orang ramai lebih daripada hak Nabi. Itu akibatnya.
Tok Imam tak pernah doa kita ni mandu. Tak boleh anak berapa puluh tahun. Duk alik belakang dia semaya, tak rajin minta pun dia. Anak. Duk minta qurrata a'yun saja. Qurrata a'yun tu kalau ada anak dah. Kalau tak ada anak lagi, lagu mana? Dia tak pernah minta. Padahal tak ada kau doa Nabi ajar. Ada, tapi dah duk ikut Tok Imam saja. Padahal zaman ni sampai orang boleh baca belakang dah. Itulah akibatnya. Dia tak pernah minta biar Tuhan tolong kita pelesar hutang kita pun kita banyak hutang. Doa tu semacam. Itulah akibatnya. Sebab tu dia kena belajar. Dia ni tengoklah. Dia kadang-kadang lagu ni, kadang-kadang lagu ni, tengok keadaan kita ada masalah apa. Guna hak tu lah hak sesuai. Sebab itulah kena mengaji. Misalnya hak ni. Hak dia akhir ni. Hak dia akhir ni. Hak kita baca saat ni kan. Nabi SAW bila selesai semaya dia baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hak ni hak Nabi baca. Patut tak Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata ma'as salam. Apa semua tak ada tu hak tu. Patut tidak kau kita baca hak tu tetap serupa dengan hak Nabi? Tahu kau ketika baca tu tahu kau? Ini bukan orang biasa. Tutup imam hak alim-alim pun duduk baca lagu tu juga. Dia tahu kok hak dia baca tu macam hak Nabi, tetap gitu mu. Sekat mana hak Nabi? Dah hak lain tu hak ni hak Nabi. Lepas tu hak lain-lain tu hak kita baca saat ni tambahan. Tambahan tu kalau mengikut Al-Jazari, Ibnul Jazari, begitu juga Mulla Aliul Qari, begitu juga pengarang kitab Tuhfatul Ahwazi, Syarah Tirmizi tu, dia kata itu reka ahli cerita. Tak tahu siapa. Ahli cerita ni kalau ulama hadis sebut ahli cerita dia tak sepakar lah. Bagi dia tak pakar pokok ni, tak tahu gapo ni, ikut sera je ambil. Sebar dia ikut sera. Tidak bertanggungjawab. Hak lain-lain tu semua lagu. Cuba tengoklah dalam Mirqah, Syarah Mishkat ke apa. Dia sebut lagu tu. Hak lain-lain tak ada asas kata dia. Ini mukhtalaq, rekaan orang. Kalau kita nak pasalah, kalau kita kata benda tu salah, tidak salah. Tapi cara kita duduk buat tu, gomo gitu mo tu macam hak Nabi. Kalau kita nak doa ni, kita buat diri pun tak apa doa. Minta lah apa yang sesuai dengan kita. Kok Melayu pun tak apa. Tapi biar kita tahu hak ni doa hak Nabi, hak ni tidak. Hak Nabi, hak ni hak orang lain. Jangan duduk buat tak gitu. Hak jahil-jahil di belakang ni ingat kalau lagu tu lah cara Nabi buat lepas sembahyang. Apa akibat dia? Ya ulama gomo sangat tak sih ni nak jaga sunnah, tak sih bid'ah ni apa? Dia takut berubah rupa sunnah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti orang akan kata, Nabi buat lagu ni. Kira-kiranya kalau orang kafir tengok, mengatik pada ketika orang mati dengan kaifiat yang tertentu seperti kita sebut tadi, dia akan kata, dah moga orang Islam ni kan kata ikut Nabi, kira-kiranya Nabi buat lagu tu lah. Pas jadi lagu mana? Jadi lagu mana? Molek pada lagu tu. Tukar rupa tu. Gambaran sunnah Nabi jadi berubah. Itu macam ni. Sekat tu dia tambah. Soal tak boleh ke tambah? Boleh, tapi yang kita buat tetap gitu. Dah hak ni Nabi ajar ni, hak ni. Seseolahnya orang akan merasa hak tu pun Nabi juga ajar. Padahal tak ada dek. Padahal tak ada dek. Hak ni boleh kira lah juga. Tetapi biar kita tahu. Dia duduk kemah kembing pegai lagu tu buat apa? Padahal banyak. Ni hak dalam Abu Daud ni sebahagian daripadanya, bukan semua. Banyak lagi hak lain-lain. Lepas tu hak lain-lain tu lebih kurang itulah dari segi makna dianya. Cuma sini mukhbitan awahan muniban. Di sini salah nuskhah. Au muniban, mukhbitan au muniban. Kalau kita tengok dalam syarah ni, dalam semua nuskhah-nuskhah yang ada pada saya, lagu ni lah au dengan au muniban. Tetapi hak lebih tepatnya di sini ada berlaku keguguran di sini. Ya, hak sebenarnya awahan, jatuh alif dan ha. Awahan lagu ni dalam kitab Al-Hisnul Hasin, kitab yang mengumpulkan doa-doa Nabi dan zikir Nabi, disebut lagu ni awahan muniban.
Bukan au muniban. Apa makna au muniban? Mukhbitan au muniban, tak perlu dah tu. Awahan muniban. Seperti mana sebelum pada tu tidak ada ataf gapo, tak ada. Dia sebut terus zakiran rahiban mitwa'an, tak ada aw gapo itulah tu, ataupun waw gapo, tak ada. Hak sesuainya ni. Dan pengarang kita Al-Hisn Al-Hasin Ibnul Jazari, dia kata ni riwayat sunan, 4 sunan, dan Ibnu Hibban, Mustadrak Hakim, Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Hak tu lebih tepat. Artinya sini ni ada, sini ni silap lah nuskah ni, silap cetak ke ataupun silap salin ke, gitulah. Hak betulnya ialah awahan muniban, itu yang betul. Dan hak lain-lain itu nampaknya tidak ada apa, lebih kurang gitulah. Sekat itulah dulu untuk malam ni. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.